Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali kita dalam subjek pengurusan operasi ibadah haji dan juga umrah. Baik, jadi insya-Allah pada hari ini kita akan masuk pada topik bab yang kedua. Di bawah tajuk pengendalian operasi umrah dan persediaan agensi pelancongan di tanah air. Jadi dalam bab yang pertama, kita telah mengenal agensi-agensi yang mengendalikan ataupun yang bertanggungjawab dalam mengendalikan ibadah haji dan juga umrah, iaitu yang menyediakan pakej, yang menyusun, yang mengatur dan juga yang berkuasa dalam mengendalikan ibadah haji dan juga umrah dan juga dalam industri pelancongan ini. Adapun dalam bab ataupun topik yang kedua ini lebih membincangkan berkaitan tentang prosedur, iaitu berkaitan tentang visa, dan juga memberi kefahaman tentang SOP, Standard Operating Procedure, norma baru, dan juga pendedahan dan juga tanggungjawab serta kesalahan akibat yang perlu ditanggung oleh sesebuah agensi. Baik, dan juga dalam topik ini juga kita akan menyentuh berkaitan tentang tanggungjawab seorang mutawif yang menjadi tunggak bagi sesebuah syarikat, iaitu sebagai khadim duyufur rahman. Baik. Baik, sesebuah agensi boleh melihat ataupun cek jemaah-jemaah yang telah berdaftar dengan mereka, sama ada visa telah diluluskan ataupun tidak melalui dalam sistem yang diberikan oleh Arab Saudi. Okey, dan juga bagi pihak agensi, mereka juga ada sistem, iaitu sistem pendaftaran jemaah untuk mengetahui jemaah tersebut mengambil pakej apa. Kemudian bila penerbangan jemaah tersebut dengan memasukkan nombor IC. Masukkan nombor IC, kemudian nationality, iaitu warga negara. Kemudian akan keluarlah contoh di sini, kita lihat di paparan. Bila masukkan nombor IC, maka telah tertera jemaah tersebut mengambil pakej awal safar Etihad Oktober November 2018, iaitu pakej pada bulan awal safar, iaitu dengan menaiki penerbangan Etihad Oktober hingga November. Okey, itu antara pakej yang diambil oleh jemaah tersebut. Okey, bila tarikh berlepasnya? Jadi inilah antara paparan yang akan keluar bila kita memasukkan nombor IC. Jadi akan keluar detail jemaah tersebut. Baik, seterusnya, apa yang penting dalam sesebuah agensi adalah menguruskan ataupun memohon visa umrah. Jadi adalah dipertanggungjawabkan bagi setiap jemaah menyediakan setiap dokumen yang diperlukan di dalam permohonan visa umrah. Pihak agensi hanya menjadi perantara. Permohonan dan kelulusan adalah tertakluk sepenuhnya kepada pihak berkuasa Arab Saudi. Jadi, siapa yang menguruskan permohonan visa umrah adalah daripada pihak agensi. Jadi para jemaah hanya perlu menyediakan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk memohon visa umrah. Walau bagaimanapun, pihak agensi akan maklumkan kepada para jemaah ataupun para duyufur rahman bahawasanya kelulusan visa umrah tersebut 100% daripada Arab Saudi, bukan daripada agensi yang meluluskan. Agensi hanya memohon berdasarkan dokumen yang telah diberikan. Adapun dokumen yang tidak lengkap, dokumen yang tidak sah, maka itu menjadi penyebab di mana visa umrah tertolak.
Jadi jemaah tidak boleh menyalahkan pihak agensi. Kenapa visa umrah saya tak lulus? Saya dah mengikut prosedur, saya dah mengikut dan menyediakan dokumen yang diperlukan. Kenapa visa saya tak lulus? Kadang-kadang last minute visa ditolak dan sebagainya. Jadi perkara tersebut di luar kuasa ataupun di luar bidang pihak agensi ataupun pihak travel agensi sesebuah syarikat. Jadi sepenuhnya adalah daripada kendalian Arab Saudi. Baik. Jadi apa dokumen-dokumen yang diperlukan bagi memohon visa umrah? Yang pertamanya, pasport antarabangsa yang masih sah selama 6 bulan dari tarikh berangkat dengan 6 muka surat yang kosong. Sediakan pasport sekurang-kurangnya 6 bulan lebih awal. Baik, contohnya kalau bagi jemaah yang baru buat pasport tak jadi masalah sebab kebiasaan pasport valid 5 tahun. Tapi bagaimana kalau jemaah yang dah sedia ada pasport? Jadi perlu dilihat bila tarikh tamatnya pasport tersebut. Andai kata contoh tarikh tamatnya 4 bulan sebelum hendak melaksanakan umrah, maka perlu memperbarui pasport tersebut. Jadi sekurang-kurangnya tarikh pasport itu mestilah valid 6 bulan dari tarikh berangkat. Jadi kebiasaannya pihak agensi akan cek bagi pasport-pasport yang sedia ada. Sama ada tarikh itu sah, valid ataupun tidak digunakan untuk berangkat ke Tanah Suci Kota Mekah. Jika tidak, akan dinasihatkan untuk memperbarui pasport tersebut. Baik. Yang keduanya, gambar untuk visa umrah 4 keping. Bersaiz 4x6, berlatar belakang putih dan saiz muka 80%. Lelaki tanpa bersongkok ataupun berkopiah, cermin mata dan wanita tidak boleh memakai aksesori tudung. Jadi perlu faham di sini bahawasanya gambar untuk visa umrah tidak sama seperti gambar pasport. Jadi kalau kita pergi ke kedai gambar, kita katakan kita nak ambil gambar untuk visa umrah. Jadi kebiasaannya kalau kedai gambar itu biasa dia faham. Okey, gambar untuk visa umrah ya. Dia tahu. Sebab apa? Gambar visa umrah ni gambar muka kita besar depan. Kalau pasport sederhana, dia jauh, tapi visa umrah ni besar. Dan mestilah berlatar belakang warna putih. Sebab itu kalau wanita kita nasihatkan jangan pakai tudung yang cerah, pakai tudung yang agak gelap, sama ada dark blue ke warna hitam ke, sebab kontra dengan latar belakang warna putih. Okey, dan juga bagi lelaki gambar yang tidak memakai apa-apa. Bukan maksud pakai pakaian, pakai apa-apa di kepala, songkok ke kopiah, mahupun cermin mata. Baik. Yang ketiganya, buku ataupun surat suntikan meningococcal meningitis. Baik. Okey. Dalam keadaan sekarang, pasca COVID-19, apa yang penting ada beberapa prosedur yang baru. Iaitu mestilah antaranya lah. Yang ini mungkin tidak terdapat dalam slide. Okey. Jadi antaranya perlu PCR test yang terkini 48 jam sebelum berangkat. Okey, yang terkini. Dan perlu mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Okey, lengkap 2 dos. Okey. Yang sekarang telah wajib booster. Adapun kalau sebelum ini 2 dos vaksin Pfizer dah memadai. Kalau siapa yang ambil Sinovac, ia wajib mendapatkan booster sama ada Pfizer ataupun AZ. Baik, jadi itu antara prosedur yang terbarulah dan perlu mengisi satu lagi dokumen mukim. Dan perlu dibawa. Jadi mukim ini juga sebagai pengganti ataupun tambahan macam pasport ke sana kemari. Dan juga antara pasca barunya terdapatnya aplikasi yang wajib setiap jemaah daftarkan ataupun download, iaitu aplikasi Tawakkalna. Jadi Tawakkalna ni seumpama MySejahtera dan juga I'tamarna. I'tamarna ni lah aplikasi
untuk kita booking ataupun menempah slot bagi melaksanakan ibadat umrah dan juga menempah slot untuk masuki Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Baik, itulah sedikit tambahan untuk pasca yang terbaru ni, pasca COVID-19. Adapun yang Ustaz paparkan ini adalah slide lama lah sebelum berlakunya COVID-19. Baik, dokumen sokongan wajib disediakan mengikut keperluan. Okey. Jadi andai kata kalaulah jemaah tu pergi bersama keluarga, perlu hadirkan ataupun tunjukkan sokongan ataupun surat sijil nikah, sijil lahir, letter of consent, LOC. Jadi apakah itu LOC? Kita akan terangkan kemudian. Baik. Okey. Dokumen sokongan visa umrah. Okey. Wanita bawah 45 tahun ke bawah. Okey, wanita bawah 45 tahun dan lelaki bawah 18 tahun. Jadi antara dokumen-dokumen yang perlu disertakan untuk memohon visa umrah adalah yang pertamanya perempuan, sebab kalau bermahramkan suami mestilah menunjukkan sijil nikah, salinan sijil nikah bawah 45 tahun yang sudah berkahwin, dan mesti disahkan ataupun mendapat sokongan, mendapat cop daripada Jabatan Agama Negeri dan juga Wisma Putra. Seterusnya sijil lahir. Jadi salinan sijil lahir bagi wanita bawah 45 tahun dan juga lelaki yang di bawah 18 tahun ke bawah yang bermahramkan bapanya. Jadi dokumen ini bukan hanya semata-mata photostat dah madai, tidak, tapi perlu disahkan, yakni disahkan, dicop di JPN, Jabatan Pendaftaran Negara, dan juga Wisma Putra. Okey. Dan yang ketiganya, contohnya letter of consent ni perlu disediakan bagi jemaah bukan warga negara Malaysia. Itu yang pertama. Dan juga bagi wanita yang bawah 45 tahun yang bermahramkan dengan adik-beradik lelaki atas 18 tahun, pakcik, datuk sebelah bapa yang lebih utama. Contohlah, dia tak pergi dengan suami je, tapi dia pergi bermahramkan adik-beradik lelaki dia. Maka dia perlu dapat surat letter of consent. Letter of consent ni apa? Surat kebenaran. Jadi surat ini perlu mendapat cop pesuruhjaya sumpah. Okey. Jadi surat kebenaran ni perlu dilampirkan bagi wanita yang bawah 45 tahun yang tidak pergi bersama dengan suaminya. Jadi perlu mendapatkan surat kebenaran bahawasanya yang suaminya membenarkan beliau untuk pergi umrah dengan mahram apa? Adik-beradik lelaki ataupun pakcik ataupun datuk sebelah bapa. Okey, baik. Okey. Wanita bawah 45 tahun dan lelaki bawah 18 tahun pergi bersama mahram. Jadi bila pergi bersama mahram, inilah antara dokumen-dokumen yang perlu disediakan. Salinan sijil nikah bagi wanita yang sudah berkahwin, penting, kena cop Jabatan Agama Negeri dan juga Wisma Putra. Bukan hanya semata-mata photostat dan serahkan kepada Kedutaan Arab Saudi. Tidak, tidak diterima. Dokumen yang tidak lengkap dengan cop. Bagi wanita bawah 45 tahun dan lelaki bawah 18 tahun bermahramkan bapa, mestilah sertakan salinan sijil lahir, disahkan cop JPN dan juga Wisma Putra. Yang ketiganya bagi wanita yang bermahramkan adik-beradik lelaki kandung, seperti yang disebutkan tadi, salinan kad pengenalan adik-beradik lelaki tersebut dan salinan sijil lahir kedua-duanya. Bagi apa? Mengesahkan kedua-duanya adik-beradik bin yang sama. Dan kedua-dua mestilah mendapat pengesahan daripada Jabatan Pendaftaran Negara dan juga Wisma Putra. Seterusnya letter of consent dari bapa kandung, kan? Ini kalau ayah yang tak pergi, ataupun suami ataupun bapa saudara sebelah bapa. Dan ini perlulah surat letter of consent tu perlulah dicop oleh Pesuruhjaya Sumpah Muslim dan juga Wisma Putra. Kebenaran abang atau adik lelaki 18 tahun ke atas, salinan sijil lahir adik-beradik kandung pun sama juga perlu disahkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara dan juga Wisma Putra. Kebenaran suami, salinan sijil nikah
cop jabatan agama negeri dan juga wisma putra serta kad pengenalan suami. Ini kalau pergi bermahramkan suami. Baik. Jika bapa kandung meninggal dunia, surat mati perlu disediakan. Pun sama juga perlu pengesahan daripada JPN dan juga wisma putra. Dan yang nombor 4, bagi wanita yang bermahramkan anak lelaki, contohnya anak lelaki itu perlu ingat, anak lelaki itu mestilah berumur 18 tahun ke atas. Tidak berumur 18 tahun ke bawah. Okey, jika tidak, wanita tersebut tidak boleh bermahramkan anak lelaki tersebut. Baik, salinan sijil lahir anak lelaki tersebut, cop JPN dan juga wisma putra. Baik. Ada pun mahram bersama bapa tiri yang belum kahwin. Maksudnya seseorang wanita itu pergi bersama dengan bapa tirinya, yang dimaksud wanita itu belum berkahwin lagi. So, apa yang diperlukan? Letter of consent daripada bapa kandung ataupun adik-beradik lelaki kandung. Mesti disahkan oleh pesuruhjaya sumpah Muslim dan juga cop wisma putra. Seterusnya, dokumen yang diperlukan adalah salinan kad pengenalan bapa kandung ataupun adik-beradik kandung. Pun sama juga perlu pengesahan daripada JPN dan juga wisma putra. Salinan sijil lahir anak tiri tersebut, pengesahan JPN dan juga wisma putra. Dan yang keempatnya, mestilah mendapat salinan surat hak jagaan anak dari mahkamah syariah. Jadi ini agak rumit sedikit lah, sebab dia bukan pergi dengan bapa kandung tapi dengan bapa tiri dan anak itu belum berkahwin lagi. Baik, jika bapa kandung telah tiada, yakni meninggal dunia, mestilah mendapatkan salinan sijil kematian dan disahkan oleh JPN dan juga wisma putra. Baik, perlu difahami siapa yang mendapatkan cop-cop ni. Baik, kebiasaannya lah, pihak jemaah hanya perlu mendapatkan cop yang contohnya sama ada daripada Pesuruhjaya Sumpah, itu daripada jemaah sendiri, dan juga JPN pun daripada jemaah sendiri. Adapun yang wisma putra, kebiasaannya pihak agensi boleh tolong uruskan. Tapi jika jemaah ingin uruskan sendiri pun tiada masalah. Cumanya JPN, Pesuruhjaya Sumpah, kalau apa, kadi, pejabat kadi, pejabat pendaftar, kan, pengesahan untuk sijil nikah itu diuruskan sendiri oleh jemaah. Jadi pihak agensi hanya boleh membantu menguruskan untuk mendapatkan cop daripada wisma putra. Jadi kebiasaannya jemaah-jemaah dah kumpul kan, dah siap dokumen. Jadi pihak agensi, wakil pihak agensi ni, mereka akan bawa semua dokumen-dokumen tersebut dan akan disahkan oleh wisma putra. Mahram bersama bapa tiri pun sama, lebih kurang sama dengan yang tadi. Mahram bersama dengan bapa saudara, yakni sebelah bapa. Baik, kita lihat pun lebih kurang sama juga dokumen-dokumen yang diperlukan. Letter of consent mesti nak tak nak mendapat pengesahan daripada bapa kandung ataupun adik-beradik lelaki kandung tersebut. Mendapat kebenaran bahawasanya si perempuan tersebut, wanita tersebut pergi bersama dengan bapa saudaranya. So, mesti pengesahan daripada Pesuruhjaya Sumpah Muslim dan juga wisma putra, dan salinan sertakan salinan sijil lahir anak, bapa kandung dan bapa saudara, adik-beradik lelaki kandung. Sebab apa? Nak tengok betulkah yang ini adalah bapa saudara dia. Tengok nama bapa kandungnya dengan bapa saudara itu bin yang sama ataupun tidak. Ini diambil berat oleh pihak kerajaan Arab Saudi. Okey, dalam bab tersebut. Tengok mahram dia betul-betul mahram ke tidak. Dan ini semua disahkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara dan juga Wisma Putra. Salinan kad pengenalan bapa kandung dan juga adik-beradik kandung, nampak? Yang bapa saudaranya dengan ayah dia disertakan juga kad pengenalan. Jika bapa kandung telah tiada, iaitu meninggal dunia, mesti menyertakan sijil kematian. Jika mahram bersama bapa saudara sebelah ibu pula, ibunya perlu pergi bersama. Okey, kalau dia pergi dengan mahram bapa saudara daripada sebelah bapa, tak jadi masalah. Tapi kalau dia pergi dengan bapa saudara sebelah ibu, ibunya perlu pergi bersama bermahramkan adik-beradik tersebut. Baik. Okey, boleh jelas? Faham?
Mahram bersama bapa angkat. Okey. Ini bila sebut bapa angkat ni, bapa angkat yang sah lah. Maksud bapa angkat yang sah ni, dia ada surat pengambilan anak angkat. Dalam IC pun, anak tersebut telah dibinkan dengan nama bapa angkat tersebut. Okey. Baik. Jadi, apa yang diperlukan? Yang pertamanya, salinan surat pengambilan anak angkat, cop daripada Wisma Putra, salinan sijil lahir anak angkat tersebut, cop JPN dan Wisma Putra. Baik. Ini kebiasaannya yang mengambil anak angkat mungkin daripada lahir dan secara orang kata berdaftar. Okey. Baik. Ada kan setengah masyarakat kita mengambil anak angkat tapi tak berdaftar lah. Tak tahu kata ni siapa anak angkat. Tapi maksudnya anak angkat itu berbinkan dengan nama ayah asal dia. Jadi tak boleh. Okay, so kalau kita nak bawa pergi umrah, tengok prosedur asal. Okay, dia bawah 18 tahun. Okay, kena pergi macam mana. Kalau ada lelaki, yang perlu ada mahram dia. Perlu pergi dengan siapa. Macam tu. Okay. Ini berbeza dengan mahram bersama bapa angkat yang berdaftar, yang di mana nama anak angkat itu berbandingkan nama bapa angkat tersebut. Baik. Okey, ini sebagai contoh tadi. Ada pemasalah dia. Mahram bersama bapa angkat yang nama lain. Apa yang diperlukan? Salinan surat pengambilan anak angkat, salinan sijil lahir anak angkat, salinan surat perintah mahkamah. Iaitu perintah mahkamah mungkin dalam bab hak penjagaan lah, yang menyatakan bahawasanya si anak itu di bawah penjagaan bapa tersebut. Walaupun dalam IC ke dalam sijil lahir lain namanya. Baik. Mahram bersama datuk sebelah bapa. Salinan sijil lahir cucu, okey, salinan sijil lahir bapa kandung, letter of consent dari bapa kandung ataupun adik-beradik lelaki kandung. Yang keempat, jika bapa kandung tiada, mesti sertakan salinan sijil kematian. Jika datuk sebelah ibu, ibunya perlulah pergi bersama memahramkan adik-beradik. Dan apa yang penting, perlulah mendapatkan semua dokumen itu pengesahan daripada JPN dan juga Wisma Putra. Baik. Okey, ini contoh letter of consent. Tarikh bila, nama siapa, alamat, dan tengok saya, siapa nama, IC nombor berapa, hereby give my permission to my, apa relation dia. Kalau kata anak dia daughter, nama siapa, IC apa, pasport nombor berapa, to perform umrah in Saudi Arabia through travel agent during the period of tarikh bila-bila. Kemudian nyatakan she, kalau yang bawah umur, budak-budak bawah umur, he, okay, will be accompanied by her mahram name. Siapa nama mahram dia? Kalau katalah dengan adik dia, anak lelaki dia kan, nama siapa? Bureau of Passport berapa-berapa sekian-sekian. Kemudian ini surat ini perlu disahkan ataupun dicap oleh Pesuruhjaya Sumpah. Baik. Okay, ini contoh cap Pesuruhjaya Sumpah. Pesuruhjaya Sumpah, okay, nampak mesti ada tanda tangan dan cap ni. Jika tidak, hanya surat semata-mata, maka dokumen ataupun surat itu tidak dilayan sama sekali dan boleh menyebabkan visa tertolak ataupun visa ditolak, visa tidak diluluskan. Okey, ini contoh cap sijil nikah, iaitu daripada pejabat daerah pendaftar kan, dalam negeri. Setiap negeri itu pergi pejabat pendaftar perkahwinan dan juga perceraian. Baik. Okey. Ini pula contoh borang LOC, letter of consent bagi warga asing. Jadi surat kebenaran ini bukan hanya semata-mata mahram ataupun yang luar negara nak pergi. Contoh kebiasaannya Indonesia lah. Okey. Perlu nyatakan surat ini juga. Okey. Dan cop daripada Pesuruhjaya Sumpah juga. Baik. Ini contoh cop Wisma Putra dan JPN. Okey. Okey. Sekarang ni timbullah isu di akhir-akhir ni. Terdapat yang bila Arab Saudi pada tahun 2017 tak silap Ustaz, telah mengeluarkan visa pelancongan. Visa pelancong, visa turis. Okey. Jadi timbullah isu, mana lagi better, visa pelancongan ataupun visa umrah. Baik.
di sini kita bandingkan antara kedua-dua visa tersebut. Baik. Visa umrah. Yang pertamanya visa umrah. Kita faham nama pun visa umrah. Jadi visa umrah ni khusus untuk mengerjakan ibadah umrah. Ada pun visa turis. Jadi visa turis ini adalah daripada Kementerian Pelancongan Saudi. Baik. Visa umrah yang keduanya iaitu single entry. Maksud single entry ni, bila dia masuk sekali saja Arab Saudi, bila dia balik Malaysia, nak masuk Arab Saudi kali yang kedua, dia perlu apply visa yang baru. Itu masuk single entry. Sekali masuk saja. Ada pun visa tourism, multiple entry. Tak kisahlah berapa kali boleh keluar masuk. Visa tu valid selama 365 hari. Okey. Tapi Ustaz rasa ada mungkin kesilapan, boleh cek balik. Visa tu valid setahun. Tetapi boleh duduk maksimum. Okey, bawah tu ada dinyatakan. Baik. Visa itu valid setahun. Okey. Dalam setahun tu kita boleh keluar masuk untuk melancong di negara Arab Saudi. Ini bagi menjana pendapatan Arab Saudi yang ingin menjadikan Arab Saudi sebagai tempat pelancongan. Bukan hanya dikenali sebagai tempat untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah bagi golongan Muslim, tetapi dalam masa yang sama ingin menarik jutaan ataupun ingin menarik penduduk-penduduk luar negara ataupun rakyat luar negara yang lain untuk datang ke Arab Saudi untuk melancong, kerana di Arab Saudi juga terdapat banyak tempat-tempat pelancongan. Baik. Okey, yang ketiganya, maksimum visa umrah adalah 30 hari. Baik. Maksimum visa umrah adalah selama 30 hari saja. Jadi visa umrah hanya valid selama 30 hari. Selepas 30 hari itu, maka visa umrah akan tamat. Adapun visa turis seperti yang Ustaz nyatakan tadi, visa dia valid setahun, 365 hari. Walau bagaimanapun, hanya maksimum stay selama 90 hari. Selepas 90 hari kena keluar. Kemudian keluar ke negara mana ke, kemudian masuk balik boleh. Tapi tidak boleh stay terus sampai 90 hari. Baik. Yang keempatnya, visa umrah ni hanya khusus kepada warga negara yang beragama Islam sahaja. Adapun visa turis, anyone can apply but non-Muslim cannot enter Makkah and Madinah. Walaupun bukan beragama Islam, boleh mengambil visa tersebut dan masuk ke negara Arab Saudi. Cumanya mereka yang bukan beragama Islam tidak boleh memasuki kota Mekah dan Madinah, itu sahaja. Okey, adapun semua tempat-tempat lain selain daripada Mekah dan Madinah, mereka boleh explore, mereka boleh berjalan, mereka boleh bermusafir. Adapun visa umrah, baik, hanya tempat-tempat yang tertentu sahaja, iaitu Mekah, Madinah, Jeddah dan juga Taif, itu pun perlu mendapatkan permit. Jadi visa umrah ni dia tak boleh nak pergi melancong tempat-tempat lain. Sebab memang nama pun visa umrah, dia hanya fokus utamanya untuk mengerjakan ibadah umrah. Okey, baik. Yang kelimanya, untuk visa umrah ni, wanita perlu pergi dengan mahram ataupun perlu mendapatkan keizinan mahram. Adapun visa turis, mahram tak perlu. Jadi seorang wanita yang bawah umur 45 tahun nak pergi seorang diri, nak pergi, boleh, tak ada masalah. Okey. Yang keenamnya, untuk memohon visa umrah, mesti kita telah menempah tiket dahulu. Yang buktikan bahawasanya kita dah memang berniat ataupun dah memang berhajat untuk melaksanakan ibadah umrah. So dia akan tengok tiket dah ada ke belum. Adapun visa turis tidak perlu untuk booking tiket. Kita boleh apply visa dahulu, kemudian barulah kalau kita berniat baru kita booking tiket. Baik. Yang ketujuh, accommodation, iaitu pengangkutan, transport dan juga penginapan di sana mesti.
Kita dah sedia, dah tahu dah di mana penginapan kita di sana. Ada pun visa turis, tidak, not necessary. Okey, visa umrah, ya, boleh melaksanakan umrah. Ada ke visa turis, ikut keadaan juga. Perlu mendapatkan permit juga. Okey, baik. Okey, jadi di sini, kalau kita lihat, kos untuk apply visa umrah agak tinggi. Dalam Saudi Riyal 500. Eksklusif, tak termasuk lagi tu. BRN tambah lagi insurance fee 189. Adapun kos bagi visa turis hanya 440. Tak termasuk eksklusif tag. Dan juga tak kena tambah travelling insurance fee RM80. Okey. Kalau kita lihat di sini, memanglah visa umrah agak mahal berbanding dengan visa turis. Jadi visa umrah boleh di-apply secara grup dan juga individu. Begitu juga dengan visa turis, boleh di-apply secara grup dan juga individu. Okey. Kalau visa umrah ni perlu ada ground di sana. Kita sebut sebagai muassasah, iaitu pihak Arab Saudi yang menguruskan accommodation di sana lah. Pengangkutan, apa lagi? Jaga kebajikan. Contoh, jika masuk ada hal berkaitan tentang kematian, masuk ward dan sebagainya. Jadi pihak muassasah ni lah yang bertanggungjawab. Okey, ada pun turis visa, dia tidak wajib mengambil muassasah ataupun ground di sana. Jadi turis ni lebih macam kita seolah-olah macam kata backpacker lah. Kita pergi sendiri, pandai-pandai nak hidup sendiri, tempoh hotel kat sana pun sendiri. Tidak ada yang menguruskan kita. Kita lah menguruskan traveler kita. Kita lah yang menguruskan pemusafiran kita. Baik. Jadi macam mana nak apply visa umrah ni? Visa must be issued via Umrah JDS. Iaitu ada dia punya sistem dia lah. Okey, ada pun tourist visa, kita boleh just apply, anyone can apply. Visa can be issued melalui dia punya web, www.visitsaudi.com. Okey, baik. Okey. Jadi ini antara sistem contoh pembayaran package. Bagi jemaah tu boleh lihatlah berapa total package yang diambil, berapa bayaran tambahan kalau ada ataupun ada diskaun, dan berapa bayaran telah dibayar. Semua boleh dilihat melalui sistem. Okey. Yang sistem ni boleh print lah berapa lagi tunggakan dan sebagainya. Okey. Bayaran deposit, bayaran yang kedua. Jadi bayaran kedua perlu dibayar. Okey, bayaran deposit ni tergantung ke agensi. Ada agensi yang mengambil deposit, contoh macam Andalusia Travel dan anak syarikatnya, hanya mengambil deposit RM300 sahaja sebagai pendaftaran. Ada yang travel agensi yang lain mengambil deposit RM1,000. Ada yang mengambil deposit RM500, bergantung kepada travel agensi tersebut. Baik. Yang keduanya, bayaran yang keduanya perlu dijelaskan 4 ataupun 2 bulan sebelum tarikh penerbangan. Dan bayaran yang ketiganya adalah bayaran terakhir. Mesti selesaikan pembayaran tersebut sekurang-kurangnya sebulan sebelum tarikh penerbangan. Jadi kebiasaannya kita bagi tempoh pembayaran 3 kali. Yang pertamanya deposit, kemudian bayaran yang keduanya biasanya dalam separuh, kemudian bayaran ketiga mesti yang melunaskan ataupun menyelesaikan kesemua bayaran package tersebut. Baik. Penempahan penginapan. Baik, penempahan penginapan ketika berada di penempahan penginapan di Tanah Suci Mekah, ini akan diuruskan oleh staf HQ lah ataupun cawangan. Jadi mereka akan semak jemaah tu mengambil penginapan di mana, hotel di mana. Sebab setengah agensi dia ada package, contohnya ekonomi, ada package VIP, ada package yang sederhana. Jadi kadang-kalanya semua ni penginapannya berbeza-beza. Jadi staf HQ ataupun cawangan perlu semak supaya jemaah tersebut package-nya sama dengan penginapan yang diambil. Kita risau takut termasuk dalam salah sistem,
Jadi jemaah tu sepatutnya ambil package VIP. Tapi dalam sistem namanya package terambil dalam package ekonomi. Hotel yang jauh contohnya. Jadi perlu buat semakan. Okey. Kena tengok rujuk pada pendaftaran bakal jemaah. Dan juga nak susun bilik ni perlu tengok siapa mahram dia. Dia ambil bilik secara family ke. Ada orang kadang-kadang dia pergi berlima contohnya. Tapi dia ambil bilik berempat. Semua ambil bilik berempat. So kalau ambil bilik berempat, okey, 4 orang dan 1 ni mesti terasing campungan jemaah lain. Macam tu. Jadi perkara ini juga perlu alert. Perlu ambil ihtimam, ambil peduli. Baik. Yang keduanya, staff HQ ataupun cawangan semak pembayaran jemaah mengikut bilik yang dipilih jemaah. Itu cakap penting tu. Tengok jemaah ni betul. Dia ambil bilik berapa? Pastikan. Okey. Package bayaran dia bayaran berempat. Package bayaran ni bayaran berdua. Package bayarannya bayaran bilik bertiga. Jadi perlu susun jemaah ikut package yang diambil. Kalau tak jadi gaduh. Itu kadang jemaah sampai sana baru saya ambil package bilik berdua. Kenapa letakkan saya bilik berempat? Ini bila staff tidak menyemak. Ini yang berlaku. Ialah kita faham kadang-kalanya jemaah terlampau ramai. Kita pun manusia tak terlepas daripada kesilapan, membuat kesilapan. Jadi jika berlaku perkara tersebut, harap dapat settle lah dengan baik. Baik. Okey, tengok. Dan perlu faham package sebelum kita bayar. Bagi seorang jemaah, sebelum mengambil package, perlu jelas package yang diambil. Adakah package tersebut termasuk breakfast ataupun full board. Ada kadang package hanya breakfast saja. Sarapan pagi saja, tapi makan tengah hari dengan malam sendiri-sendiri. Ada package yang full board. Bila sebut full board, faham istilah full board? Maksudnya disediakan bilik penginapan, makan pagi, makan tengah hari dan juga makan malam. So ada 2 jenis di sini. Ada yang hanya menyediakan penginapan dan juga sarapan pagi saja. Ada yang menyediakan kesemua full board ni lengkap lah. Pagi, tengah hari dan malam. Dan juga package kebiasaannya dah dinyatakan. Di Mekah ziarah di mana, di Madinah ziarah di mana. Adapun tambahan ziarah, kebiasaannya perlu penambahan kos. Baik. Ini perlu rujuk balik ataupun kebiasaannya sebelum kita berdaftar, sebelum kita membuat bayaran deposit, kita dah mengetahui dah. Kita dah minta penerangan daripada FM ataupun file manager ataupun agent yang menerangkan package tersebut, yang menjual package tersebut. So kita perlu fahami package yang kita ambil. Jangan main ambil je tanpa kita fahami, tanpa kita tahu apa yang disediakan, apa yang ditawarkan dalam package tersebut. Tidak. Perlu faham satu persatu. Baik. Yang terakhirnya, yang ketiganya, staff HQ ataupun cawangan semak mahram jemaah berdasarkan name list di dalam sistem. Sekarang ni setiap agensi dia ada sistem yang tersendiri untuk menyemak mahram dia. Okey. Siapa, kemudian sistem yang menyatakan package, harga dan sebagainya lah. Staf wajib semak keperluan jemaah seperti wheelchair, dialisis, kanak-kanak tanpa katil, infant. Dan juga staf alert, kita sebut sebagai FM lah, file manager, yang menguruskan dokumen-dokumen jemaah. Jadi dia perlu alert. Okey, jemaah ni minta ataupun request wheelchair. So di dalam list tu perlu nyatakan dalam kurungan ke jemaah ni wheelchair. Kalau jemaah tu ada yang memerlukan rawatan dialisis di Tanah Suci Kota Mekah, perlu dalam kurungan perlu dinyatakan, okey, jemaah ni perlukan dialisis di sana. Okey, berapa hari pula, cek pula dialisis dia macam mana dan sebagainya. Ini perlu alert. Baik. Kanak-kanak pula, ada yang kanak-kanak ambil tanpa katil, ada yang ambil yang dengan katil. Jadi perkara ini perlu alert supaya tidak apa? Supaya tidak menimbulkan kesalahfahaman ketika berada di sana. Sampai sana nanti kalau staff tak alert, mutawif yang akan menghadapi dia. Ustaz, macam mana ni? Saya ambil package sekian-sekian, tapi saya dapat macam ni. Saya dapat bilik berempat. Asal anak saya tak ada katil, saya ambilkan, saya bayar lebih untuk bayaran katil. Nampak? Sebab tu, kebiasaannya, tugas mutawif 2 hari ataupun 3 hari sebelum berlepas. Jadi mutawif akan datang ke pejabat, mutawif akan semak semua ni sekali lagi. Dan mutawif akan call satu persatu jemaah dia ataupun wakil jemaah dia untuk tanya khabar dan juga maklumkan beberapa perkara yang penting. Dan juga isu ni lah, mutawif akan semak keperluan jemaah supaya tidak timbul isu ketika berada di Tanah Suci Kota Mekah. Baik.
Ya kita risau, benda ini asalnya nampak kecil, tapi jika tak elakkan daripada awal, boleh timbulkan salah faham dan juga pergaduhan. Pihak staf di cawangan mesti email rooming list yang telah disusun dan telah membuat semakan kepada staf di pakca rooming list. Okey. Maksudnya staf akan maklumkan, contohnya tempoh peringatan 45 hari, peringatan kedua 40 hari, peringatan yang ketiga final 30 hari sebelum penerbangan. Ada pun final perubahan rooming list 15 hari sebelum tarikh penerbangan, itu akan disemak kembalilah. Pegawai kita ataupun pegawai yang berada di Tanah Suci Kota Mekah dan juga Madinah, jadi mereka lah yang pastikan rooming list ni. Okey, jemaah ni bilik berapa, diorang akan dapat rooming list. So mereka ni lah yang akan menyusun bilik-bilik di sana nanti. Baik. Baik, seterusnya dalam bab yang kedua ini, apa yang penting yang menjadi tonggak adalah pemilihan pegawai bimbingan umrah, ataupun kita sebut dalam bahasa mudahnya, bahasa yang sekarang ni, yang popularnya, lebih popular sebagai mutawif. Jadi seorang mutawif ni sesebuah agensi, dia nak mencari mutawif, antara kriteria yang dipilih, bijak dalam berkata-kata, soft skill. Macam pengalaman Ustaz sendiri waktu interview. Baik, batch Ustaz interview untuk menjadi mutawif. Jadi untuk makluman kamu semua, dia Ustaz mutawif Andalusia hampir selama 7 tahun. Daripada full time, part time, sehinggalah naik sebagai pengurus cawangan. Jadi Ustaz ingat lagi waktu pemilihan tu, yang menghantar resume untuk memohon mutawif bersama Andalusia hampir 500 resume. Kemudian yang dipanggil interview untuk menghadapi ujian adalah seramai 200. Yang diambil sebagai mutawif adalah seramai, tak silap Ustaz, batch Ustaz 70 orang. Ataupun 60 orang ke 50 orang, macam itulah, tak ramai. Okey, pada batch Ustaz tu. Jadi antara ujian yang perlu kami hadapi, yang pertamanya, dia ada 3 ujian lah. Ujian yang pertama, dia akan bagi satu tajuk. So dia nak tengok kita berceramah, bercakap. So mutawif perlu bijak dalam berkata-kata. Okey, bagaimana kita menyampaikan ceramah, bagaimana kita menarik perhatian para jemaah. Okey. Yang keduanya, mestilah sihat tubuh badan. Badan kena fit, badan kena sihat. Sebab kita nak bawa jemaah umrah, kalau kita sakit, jemaah jaga kita, bukan kita jaga jemaah. Bersedia untuk belajar, diajar dan mengajar. Ya, ini penting. Apabila kita dah mendalami dalam bidang ni, ataupun kita dah memilih untuk terjun dalam bidang ni, kita perlu belajar. Bersedia untuk belajar. Yang kita ingat kita dah tahu, tak, sentiasa belajar. Sebab apa? Hukum ataupun fiqh ibadah haji ni, dia fiqhul hayah. Dia hidup, dia berubah-ubah mengikut keadaan, masa dan zaman. Dan kita sedia untuk diajar. Dan dalam masa yang sama, macam Ustaz lah, bila jadi senior dah hampir 3-4 tahun, so Ustaz dah jadi senior, Ustaz pula mengajar. Mengajar mutawif-mutawif baru, adik-adik baru yang masuk dalam Andalusia. Jadi Ustaz yang memberi kursus kepada mereka, latih kepada mutawif-mutawif baru. Baik. Seterusnya, mestilah mempunyai pengetahuan tentang haji dan umrah. Pada awalnya, Andalusia pun dia ambil mutawif-mutawif yang tidak ada pengalaman. Maksudnya tak pernah berumrah, tapi yang sedia untuk belajar, yang ada pengetahuan tentang haji dan umrah, maka diambil. Okey, jadi penting untuk kita mempelajari dan juga belajar tentang haji dan juga umrah, sebab kita dah memang nak bawa jemaah. Sebab jika tidak, kalau kita bawa jemaah tak betul, bila jemaah tak sah, bila jemaah tanya hukum, kita pun tak tahu. Jadi kita takut kita menanggung dosa dan bebanan daripada jemaah tersebut dengan kekhilafan diri kita. Jadi penting seorang mutawif mempunyai pengetahuan hukum hakam yang mantap tentang haji dan juga umrah. Bacaan Al-Quran yang lancar ini ialah siapa yang mutawif ada suara bila dalam bas, dia baca Al-Quran, menenangkan jemaah, itu bonus. Okey. Dan yang penting juga basic dalam bahasa Arab. Sebab
Ialah kita bukan bekerja di Malaysia. Bila kita kerja di Arab nama, bekerja di Arab Saudi. So, kita mengendalikan jemaah. Contoh kita menguruskan jemaah naik bas. Bas yang kadang-kadang driver bas dia daripada orang Arab, kena cakap Arab. Kadang-kadang kita berurusan dengan pihak hotel daripada orang Arab, kena cakap Arab. Korang perlu faham dan boleh bertutur dalam bahasa Arab. Arab Fusah pun tak mengapa, tapi kita faham. Bila orang Arab cakap kat kita, kita faham. Rohfin contohnya, nak pergi mana? Kita pun tak tahu Rohfin tu apa benda So sedikit sebanyak kita perlu faham dan juga ada basic dalam berbahasa Arab. Bijak mengawal situasi dan kerja dalam pasukan. Jadi kita kat sana kita bukan kerja individu. Kita ada pegawai di Mekah, pegawai di Madinah, pegawai airport. Jadi kita perlu berikan kerjasama. Maksudnya apa? Contoh bila kita nak sampai di airport, kita dah maklum kat awal. Okey, sekarang saya dah ber-airport, kita kena lapor diri. Istilahnya kita perlu lapor diri. Okay, saya Mutawif Ahmad Nazmi, sama ada melalui call ataupun melalui WhatsApp. Sekarang mudah semua WhatsApp. Okay, saya Mutawif Ahmad Nazmi, flight contohnya SB Saudi Arabia pada tarikh bila? 17 November hingga 1 Disember contoh. Kan, membawa jemaah seramai 45 orang. Kita maklumkan siap-siap. Okey. Jemaah akan masuki kota Madinah dahulu. Jadi dalam jemaah ni ada 3 orang yang memerlukan wheelchair. So ada yang dialisis. Kita nyatakan bagaimana keadaan jemaah kita. Supaya apa? Supaya pegawai kita di Mekah ataupun di Madinah alert. Okey, so diorang dah sediakan kita punya senarai rooming list. Nanti bila sampai saja di hotel, okey ustaz ni kunci untuk jemaah ustaz, kita tinggal bagi. Kalau kita ada komunikasi ni, bila kita sampai dekat hotel, pegawai pun dah sampai dah, kenapa tak maklum kat awal? Kalau maklum kan saya boleh sediakan ni. Jadi terkapar-kapar, baru nak cari ini, baru nak sediakan ni. Nampak? Sebab apa? Sebab kadang-kalanya jemaah terlampau ramai, jadi pihak pegawai di sana terlepas pandang. Jadi perlu komunikasi dua-dua pihak. Baik, sebab kita kerja dalam berpasukan. Baik. Berperwatakan menarik dan sentiasa menghormati, ini penting. Jadi Mutawif ni tugas dia agak mencabar lah. Sebab apa-apa kita kat sana, jemaah akan cari kita. So kita perlu jaga image kita, penampilan kita, dan berminat dalam penyampaian ilmu. Kita anggap inilah dakwah, lapangan dakwah kita. Man dalla ala khairin kafa'ili. Barang siapa yang menunjukkan sesuatu perkara kebaikan, maka dapat ganjaran seperti orang yang melakukannya. Kita tunjuk orang buat ibadah umrah. Orang buat ibadah umrah, kita dapat pahala. Jadi ini kita nak. Kita sentiasa sampaikan ilmu. Dalam kita bawa jemaah, kita boleh share ilmu, knowledge yang kita ada. Kerohanian, kan. Benda-benda itu penting. Penyucian jiwa di tanah suci. Bagaimana dengan kalam kita menjadikan jemaah Duyufur Rahman lebih bersyukur, lebih menginsafi diri, kan, lebih baik daripada yang sebelumnya. Jadi itu semua adalah saham dan juga lapangan dakwah untuk kita. Dan kita menyampaikan ilmu, menyampaikan dakwah. Okey. Dan juga sebagai Mutawif yang baik, ia boleh menyampaikan kursus umrah. Jadi disediakan slide contohnya. Okey, hari ni Ustaz Nazmi, minggu ni Ustaz Nazmi sampaikan kursus umrah untuk jemaah. Bersedia. Bersedia dengan panggilan daripada pihak agensi untuk menyampaikan kursus umrah. Baik. Okey. Jadi antara bidang tugas dan tata cara kerja petugas Mutawif, antaranya memastikan petugas travel memberikan perkhidmatan yang terbaik seperti yang dijanjikan. Seperti mana ada dalam package, kita sebagai Mutawif mesti ataupun pastikan jemaah-jemaah kita mendapat layanan yang terbaik dan juga mengikut apa yang dijanjikan dalam package tersebut. Yang kedua, menjadi khadam jemaah umrah, maksudnya sebagai khadim Duyufur Rahman, iaitu kita memuliakan, kita berkhidmat. Khadim ni bukan khadam macam khadam hamba, tak. Khadam yang berkhidmat kepada tetamu Allah yang mulia, disebut sebagai Duyufur Rahman. Yang ketiganya, mantau hal ehwal jemaah umrah bermula dari KLIA hinggalah pulang ke KLIA. Itu tugas Mutawif. Daripada KLIA bermula kerja kita sehinggalah pulang ke tanah air. Di situlah
kerja kita berakhir. Jadi kita menemani jemaah, menyantuni jemaah bermulanya daripada airport sampailah kita berada di tanah suci, buat umrah, selesai umrah, ziarah di Madinah, sampailah kita kembali ke tanah air. Di situlah tugas kita berlangsung. So sebenarnya tugas mutawif ini bukan satu kerja yang tugas yang mudah. Kan bukan hanya semata-mata best lah dapat melancong, dapat buat umrah free, tidak. Tapi hikmat kita, kerja kita 24 jam. Kita tak boleh tolak permintaan jemaah. Contohnya pukul 2-3 pagi datang ketuk bilik kita, Ustaz, mak saya sakit ni, contoh Ustaz, macam mana Ustaz? Oh, minta maaf, sekarang waktu dah berakhir dah. Waktu dah pukul 2 pagi, tunggu esok pukul 8 pagi. Tak. On call juga, macam doktor juga, kita perlu bergegas. Okey, baik. 2-3 pagi ketuk kita, pak, kena bersedia. Kadang-kadang kalau jemaah marah, kita yang kena maki, kita kena bersabar. Jadi tugas mutawif ini bukan satu tugas yang mudah, tapi ia adalah tugas yang mulia. Baik. Kriteria petugas ataupun seorang mutawif. Sentiasa menjaga imej travel agency bermula dari tanah air sehinggalah ke tanah suci. Tidak mengutamakan hanya ahli keluarga sekiranya membawa bersama ahli keluarga sewaktu bertugas. Okey, baik. Ini biasa jadi isu. Macam Ustaz cerita contoh Andalusia kan. Dulu Andalusia benarkan mutawif bawa isteri dia pergi. Tapi bila ada segelintir mutawif, bila dia bawa isteri ni lebihkan isterinya daripada jemaah, maksudnya kadang lewat, waktu tak tepati waktu, nampaklah dia lebih mengutamakan family dia daripada jemaah, maka selepas daripada itu Andalusia tidak lagi membenarkan mutawif bawa isteri ketika bertugas. Nampak? Jadi penting kita tahu apa tugas kita. Ya, mak ayah kita pergi, ya, mak ayah kita tanggungjawab kita, tapi dalam masa sama kita perlu bahagi. Ada masa bersama mak ayah, waktu yang luar daripada tugasan kerja kita. Waktu malam ke, kita tidaklah nampak seolah kita hanya menyantuni keluarga kita, tapi mengabaikan jemaah-jemaah lain. Tidak. Perlu bersikap adil dan kita perlu profesional dalam kerjaya kita. Nak bawa family boleh, tapi perlu profesional. Okey. Tidak bersikap negatif kepada jemaah. Contoh menyalahkan travel agency apabila berlaku masalah. Kita sebab bawa nama agensi kita. Bila berlaku sesuatu isu, kita tidak boleh 100% salahkan agensi kita. Contohnya kita kata, kenapa ni lambat? Memanglah syarikat memang macam ni, syarikat memang macam tu. Syarikat ni kita pula yang sebagainya duta travel tersebut, kita pula memburuk-burukkan travel tersebut. Jadi inilah satu contoh yang tidak baik, yang buruk lah. Sepatutnya kita perlu menjaga imej. Kalau terdapat isu, kita perlu menangani dan perlu menyabarkan jemaah tersebut. Sebolehnya kita selesaikan dengan baik. Oh ya, kita faham ini mungkin di luar bidang kuasa agensi, tapi kami cuba berusaha sehabis baik untuk menangani masalah ini. InsyaAllah kita akan cuba usahakan yang terbaik agar masalah ini dapat diselesaikan dengan secepatnya. Nampak? Itu sepatutnya seorang mutawif yang menjadi jurubicara, yang menjadi orang tengah, yang tidak memburuk-burukkan agensi yang dibawanya. Baik. Berani dan mampu untuk kehadapan. Seorang mutawif mestilah sentiasa kehadapan. Sentiasalah bersedia membantu, menyampaikan ilmu, menyampaikan dakwah. Yang penting berani. Berani mengatasi cabaran. Berani untuk kita membuat sesuatu yang di luar jangkaan kita. Kadang-kadang kita tak jangka. Kadang pernah berlaku tak jangka, tiba-tiba tengah jalan bas rosak, apa yang perlu kita buat? Okey, jemaah hilang, contoh. Pasport hilang, contoh. Jadi perkara-perkara tersebut kita perlu bersedia. Kan? Tengok-tengok tarikh flight yang semalam. Kita hari ini dah terlepas tarikh flight. Macam mana? Flight terlepas. Oh, itu satu isu yang besar lah. Jadi perlu bersedia, berani dan mampu untuk kehadapan. Baik. Okey, jadi ini video dalam topik bab yang kedua. Jika ada soalan, kamu boleh rujuk kepada Ustaz Faqur Razi pada sesi tutorial. Jadi Ustaz rasa sekadar itu dulu perbincangan kita, perkongsian Ustaz pada hari ini. Sekadar itu dulu, aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.